langit dan bumi, maka patuh pada perintah Allah, tak pernah ingkar pada perintah Allah. Jadi apabila Allah kata belah, belah. Apabila Allah kata pecah, pecah. Jadi siapa yang boleh halang? Tidak ada yang dapat menghalang, sebab Allah adalah kuasa mutlak. Jadi sekarang ini, maka bintang-bintang masih lagi berjalan cakrawala, dan tunggu masa saja untuk Allah lepaskan. Maka ketika itulah baru namanya the end of the world, adalah kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dapat sama-sama kita dalam majlis ilmu. Lama dah kita bercuti, dan terima kasih kepada tuan-tuan. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah melepaskan kita. Kita semakin terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala, ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada tuan-tuan. Yang pertamanya, tuan-tuan boleh ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan insya-Allah kita adalah orang yang selamat. Dan tahniah kepada tuan-tuan, sebab tuan-tuan adalah orang yang setia dengan semayang jamaah dan juga setia dengan majlis ilmu. Ramai orang yang marah apabila masjid ditutup, tapi apabila masjid dibuka, tak ramai orang yang suka mengimarahkan masjid. Masa masjid tutup, maka dia marah. Dan ada seorang jemaah dari Taman Keladi, ada dia jumpa saya, dia cakap, "Ustaz," dia kata, "masa masjid Taman Keladi tutup, ada yang marah sangat. Masjid tak prihatin dan macam-macam lah," dia kata. "Tapi apabila masjid dibuka, orang tersebut," dia kata, "boleh dia naik motor lalu tepi masjid tapi tak masuk masjid." Orang yang cengih tadi ni, yang marah apabila masjid ditutup, tapi bila masjid dibuka, azan dia boleh buat tak kisah. Itu adalah sikap manusia. Tapi tuan-tuan bukan macam tu. Tahniah. Sebab tuan-tuan masjid tutup pun tuan-tuan tak marah. Kemudian apabila masjid dibuka, maka tuan-tuan adalah antara orang yang mengimarahkan masjid. Inilah yang Allah bagi kepada kita COVID, dan dia adalah sebagai ujian. Nak tengok orang yang duk cakap banyak, yang kritik sana sini, apabila Tuhan buka peluang, adakah dia nak main? Allah nyatakan apa? Kami bagi jalan kepada manusia, sama ada dia bersyukur ataupun dia tidak bersyukur. Imma syakiran ataupun imma kafura. Sama ada dia bersyukur ataupun dia kufur. Jadi alhamdulillah, Tuhan bagi kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita dalam majlis ilmu.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita rujuk kepada surah ke-84, surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Al-ayah. Jadi ayat surah Al-Insyiqaq ini dia ada 25 ayat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kenapa dinamakan surah Al-Insyiqaq? Sebab Allah mulakan ayat ini dengan idzas samaa'u insyaqqat. Apa dia Al-Insyiqaq ni? Al-Insyiqaq ni maksudnya ialah terbelah. Insyaqqa yanshaqqu, maksudnya terbelah. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala Allah mulakan dengan idzas samaa'u insyaqqat, maka dinamakan dengan Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzas samaa'u insyaqqat, apabila langit terbelah. Allah menceritakan kepada kita, tuan-tuan, apabila langit terbelah. Yang dimaksudkan di sini, yang dikehendaki di sini ialah apabila langit terbelah adalah merupakan penceritaan Allah terhadap hari kiamat. Banyak tanda-tandanya, banyak pada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa kiamat tersebut. Antaranya ialah langit terbelah. Sebab apa? Pada masa tu Allah Subhanahu wa taala tarik sistem cakrawala yang mana Allah berpegang. Minta maaf. Pada sistem Allah yang mana sistem cakrawala ini yang mana sebelum ni Allah tu pegang sistem tu, Allah lepaskan. Sistem tu berlalu begitu. Jadi apabila Allah lepaskan sistem tu, Allah tak kontrol sistem tu, maka berlakulah kiamat. Antaranya ialah langit terbelah. Dan pada masa itu juga alam semesta ni dia haru biru. Sistem cakrawala, sistem dia bintang-bintang yang ada ni Allah lepaskan, maka dia berlaku pelanggaran antara satu sama lain. Sebelumnya sistem cakrawala ini dia berjalan di orbit-orbit, di landasan dia dengan baik. Tapi apabila Allah menghendaki supaya berlaku kiamat, maka Allah lepaskan sistem tersebut. Jadi akibatnya ialah maka langit terbelah dan berlaku kerosakan. Maksudnya ada gumpalan awan. Idzas samaa'u insyaqqat. Kemudian Allah nyatakan pula wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan mendengar arahan Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh. Sebab apa langit pecah? Sebab dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi maka patuh pada perintah Allah, tak pernah ingkar pada perintah Allah. Jadi apabila Allah kata belah, belah. Apabila Allah kata pecah, pecah. Jadi siapa yang boleh halang? Tidak ada yang dapat menghalang. Sebab Allah adalah kuasa mutlak. Jadi sekarang ini maka bintang-bintang masih lagi berjalan cakrawala. Dan tunggu masa saja untuk Allah lepaskan. Maka ketika itulah baru namanya the end of the world, adalah kiamat. Pada masa tu tak boleh nak buat apa dah. Tanda-tandanya semakin hari semakin ada. Sungai Furat dan Sungai Dajlah pun dia semakin apa kita kata nampak di bawahnya ada bongkah-bongkah emas yang mana akan direbut oleh manusia. Ada dalam hadis Nabi, Sungai Furat dan Dajlah. Jadi mata kita tak nampak lagi, tapi dengan dengan sistem satelit tu dia boleh ambil dah, tengok dah, nampak bongkah-bongkah emas yang ada di Sungai Furat dan Dajlah. Ada. Sistem dah boleh baca dan boleh suluh di bawah tu. Dan itulah tempat yang akan menjadi perebutan satu ketika nanti. Jadi makin hampir. Sungai Furat dan Dajlah. Jadi semua ni sekarang ni dapat, maksudnya dapat dikesan oleh satelit.
Bukan kata hadis Nabi itu dia semakin dekat, semakin dekat. Yang mana hadis Nabi cerita dulu kan, adanya Yahudi akan membantu di Iran, maka akan ada ulama-ulama apa dia Yahudi yang akan bangun, orang-orang Yahudi yang ada di Iran tu akan bangun sebagai dengan pakaian-pakaian ulama yang akan membantu Dajjal. Dah ada dah, sekarang pun ada di Iran. Jadi semua hadis Nabi tu cerita tu boleh kita pergi tengok, boleh tengok betul ataupun tidak Yahudi memang ada di Iran yang akan bangun dengan pakaian-pakaian ulama, maka nampak hebat di dalam pakaian ulama itu, maka datang Dajjal, mereka adalah penolong kepada Dajjal. Ada hadis Nabi. Dan ada hadis Nabi sampai di Babul Lu itu, maka Dajjal dia akan surrender. Dia angkat tangan, sempat di situlah tempat ajal dia. Ada hadis Nabi juga di Babul Lu. Tempat tersebut di Iran. Jadi tuan-tuan boleh rujuk kepada hadis. Wa idzal ardu muddat, kerana telah tercabut gunung dan bukitnya, tidak ada lagi tempat bangunan di atasnya. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi ini diratakan. Maksudnya antara peristiwa yang akan berlaku ialah langit terbelah, segala benda yang ada, gunung ganang akan pecah, bumi ini diratakan. Maksudnya tidak ada bangunan di atasnya. Kita bayangkan tengok, apabila berlaku kiamat, maka bumi ini akan diratakan. Sama. Sebab apa? Itu adalah perintah Allah, wa idzal ardu, dan apabila bumi diratakan, gunung ganang akan berterbangan, bongkah-bongkah batu akan berterbangan. Jadi kita kalau dekat kuari tu, kita kata batu kecil terbang dekat kita pun kita dah rasa susah hati, takut kena kita, takut kena kita kalau kebetulan kita lalu dekat kuari. Ini bayangkan bongkah-bongkah gunung tu menjadi cube, dan cube tersebut berterbangan. Bukan kita kata batu kecil-kecil, serpihan-serpihan yang kecil, tapi bongkah batu. Itu adalah sebahagian daripada peristiwa yang akan berlaku. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan mendengar arahan Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu tahulah kamu akibat perbuatan kamu. Jadi Allah perintahkan kepada bumi supaya diratakan, maka tidak ada pertempatan ketiga itu. Sebab gunung ganang yang sebagai paksi, sebagai paku kepada bumi dicabut. Bila kita kata macam rumah kita ibaratnya, kalau kita cabut paku, maka akan jatuh tiang-tiang, akan jatuh alang dan sebagainya. Jadi sekarang Tuhan cabut paku bumi, iaitu gunung ganang. Maka bila sudah tidak ada pasak, sudah tidak ada paku, maka dia akan boleh diterbangkan bila-bila masa. Itu cerita dia. Kita lah ni, kita tak boleh nak imagine. Sebab kita yang berlaku tsunami tu pun kita dah rasa satu benda yang sukar untuk kita fikirkan. Ini kan pula bumi ini tak ada apa-apa, semuanya diterbangkan apa yang ada di atas ni. Jadi suatu benda yang dahsyat, yang menakutkan. Kita tak boleh nak bayangkan. Kita tengok filem-filem Mak Saleh itu, cuma imagine. Dia imagine, mungkinlah dia baca daripada Bible dia. Kalau dia tak baca Quran pun, dia baca daripada Bible dia. Bible dia pun ada cerita juga, kisah-kisah kiamat. Itu pun kita rasa satu yang menakutkan. Ini pula dicerita oleh Al-Quran. Al-Quran yang sememangnya kita percaya dan kita pegang. Dan apa yang ada dalam Al-Quran ini adalah benar. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Baik. Jadi maksudnya sekarang ini di atas diterbangkan, manakala yang ada di dalam bumi yang terdiri daripada mayat-mayat manusia dibangkitkan, yang ada dari segala logam-logam dikeluarkan.
Nak cerita kata begitu dahsyatnya hari kiamat ini, yang ada di atas diratakan, diterbangkan, yang ada di bawah bumi itu diangkat, dikeluarkan dan dikosongkan. Segala isi perut bumi tak ada, daripada segi logam, dari segi galian-galian, semuanya Allah keluarkan. Jadi kita bayangkan pada masa itu manusia semua dikeluarkan. Sebab itulah manusia itu bagaikan kelkatu. Dia bangun dari dia dibangkitkan dari kubur tu, maka dalam keadaan yang mana tak ketahuan. Sebab itulah pada masa tu dia tak kira sama mak, dia tak kira anak, dia tak kira ayah, masing-masing membawa haluan apabila dibongkarkan daripada kubur manusia, dibangunkan. Sebab itulah tak ada siapa boleh bantu kita kecuali diri kita dan amal jariah kita, dan juga anak-anak soleh yang mendoakan kita, dan al-ilmu yuntafa'u bih, dan ilmu-ilmu yang dimanfaatkan. Yang tu kita kena ingat. Sebab tu tuan-tuan, jadi kita kena didik anak-anak kita. Jangan biarkan mereka. Didik anak-anak kita. Sebab apa? Itulah aset kita. Kalau harta banyak pun kita tak bawa ke mana? Ke kubur pun tidak. Kalau dibawa kereta mewah kita ke kubur, sampai di sana cukup masa dia balik. Yang tinggal ialah amalan kita. Yang tinggal ialah doa anak-anak kita. Yang tu yang kita kena ingat. Sebab apa? Sebab tidak ada bantuan lain pada masa tu. Hanya bantuan itu adalah yang kita buat pada masa hidup kita. Jadi kalau pada masa hidup kita tidak didik anak kita dengan jalan yang betul, maka tidak ada bantuan untuk kita. Kita tak boleh nak rescue dah. Tak ada bantuan dah. Kalau kata kita didik dengan betul, insya-Allah, maka itu adalah bantuan untuk kita. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan mendengar arahan Tuhannya, dan sudah semestinya bumi ini patuh. Pada waktu itu tahulah kamu akibat perbuatan kamu. Macam mana langit, begitu juga bumi. Allah perintahkan supaya dikosongkan, maka dia keluarkan segala bumi ini, keluarkan segala yang ada di dalamnya, yang terdiri daripada mayat manusia, yang terdiri logam-logam dan segala bahan galian, dikeluarkan daripada perut bumi, maka bumi ini kosong. Tadi di atas, kita kata di atas bumi dah dikosongkan, diterbangkan, maka yang ada dalam perut bumi pun juga dikosongkan. Sebab apa? Sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi dan langit tidak pernah ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras sampai menemui Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Allah nyatakan kepada kita, wahai manusia, di muka bumi ni kamu dah kerja keras, macam-macam kamu buat. Jadi apa yang kamu buat? Ada yang bekerja dengan ikhlas, ada yang bekerja dengan tak ikhlas. Maka ada yang kerja yang ikut peraturan Allah, ada yang kerja yang tak ikut peraturan Allah. Yang duduk makan riba, ada yang duduk makan riba, yang duduk berjudi dan sebagainya. Itu adalah satu pekerjaan. Yang mana bersedekah, mana yang bekerja sebagai peladang, sebagai pesawah, motong getah dan sebagainya, juga adalah satu amalan. Jadi amalan kita bersedekah, amalan kita makan riba, Tuhan kata apa? Tuhan kata innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Pasti kamu akan menemuinya. Maksudnya kamu buat baik ke tak buat baik ke, maka yang pasti kamu akan menemui Tuhan dengan amalan kamu. Kalau kamu buat baik, kamu dapat bahagian yang baik, dan kalau kamu buat benda yang tak baik, maka kamu akan terima. Yang pasti famulaqih, kamu akan temui Tuhan kamu. Jangan risau. Itu adalah janji Tuhan. Sama ada persediaan kita adalah persediaan yang baik atau persediaan yang tak baik. Segala amalan kita buat dah. Tak boleh dah kita nak return balik, tak boleh. Sebab dah kita buat, dan baik atau jahat. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Jadi pada ketika itu, ketika hisab pada hari kiamat, ada dua golongan. Apa dia? Adapun orang yang diberi kitabnya di sebelah kanan. Maksudnya Allah bagi amalan kitab
di sebelah kanan kita ambil catatan, kita menerima amalan di sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan perkiraan yang mudah. Maksudnya kita terima catatan amalan dengan tangan kanan, maka segala catatan yang ada dalam itu ada satu benda yang mengembirakan, benda yang menyeronokkan, dan Allah permudahkan segala urusan kita pada hari itu. Tak ada masalah apa-apa, kita terima dengan seronok. Sebab apa? Kita terima catatan amalan dengan tangan kanan. Okey. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada kaumnya, itu orang beriman, dengan keadaan gembira. Dia, maksudnya catatan amalan tersebut dia tunjuk kepada sahabat-sahabat dia yang mukmin, tengok ni apa yang aku terima. Jadi satu benda yang begitu gembira. Sebab apa? Dia terima dengan tangan kanan, dan dia bawa tunjuk kat member-member dan ni, cuba tengok ni amalan ni. Dan ada satu spesies lagi, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, dan orang yang menerima catatan amalannya dengan apa dia di sebelah belakang. Sebelah belakang, ada hadis Nabi kata sebelah belakang, dia terima amalan dia tangan kiri dia, maksudnya dia terima daripada belakang, manakala tangan kanan dia diikat di tengkuk. Susah tak? Cuba tuan-tuan bayangkan, tangan kanan diikat di tengkuk, menerima catatan dengan tangan kiri, maka tangan kiri terpaksa dibengkokkan nak ambil. Begitu nak terima catatan tu pun susah dah. Tangan kanan diikat di tengkuk, tangan kiri pula dia kona di belakang ni nak ambil amalan dia. Ada hadis Nabi cerita kata tangan kanan diikat, tangan kiri dia bengkok ambil di belakang. Apa yang berlaku? Maka fasaufa yad'u subura, celaka, maka dia akan menjerit, celakalah aku, celakalah aku. Sambil dia duk terima catatan tu, dia duk menjerit, celakalah aku, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan dalam neraka sa'ir. Satu golongan terima dengan tangan kanan dengan begitu gembira, pergi jumpa geng-geng dia bersorak gembira. Dan satu golongan lagi terima dengan tangan kiri di belakang, ambil dari belakang, begitu susah, maka sambil terima catatan amalan tu dia menjerit, dia kata celakalah aku, celakalah aku. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya semasa di dunia ni dia seronok, tak ingat dunia. Orang kata dia tak ingat dunia. Innahu kana fi ahlihi masrura, dia seronok sangat sampai terlupa hak Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan orang kafir, bersama dengan orang munafik, bersama dengan orang-orang jahat. Pada masa dunia dia begitu happy. Tengok aku buat apa, aku makan duit haram pun, cuba tengok aku ada apa, semua kereta ada, semua rumah mewah, kereta mewah, semua mewah. Kamu apa ada yang makan benda yang halal? Aku cuba tengok, aku berjudi, aku rasuah dan sebagainya, cuba tengok. Maka orang ini wa yasla sa'ira, akan dimasukkan dalam neraka sa'ir. Sebab apa? Pada masa hayat dia begitu gembira, begitu berbangga dengan apa yang telah dia lakukan di dunia bersama dengan orang kafir, orang munafik dan orang-orang yang tidak baik. Innahu dhanna an lan yahur, dan sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak mungkin kembali kepada Tuhannya pada masa hayat. Maka dia tidak percaya bahawa kita akan ada satu lagi alam yang mana kita akan dibalas sama ada baik ataupun tidak baik. Ada orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Bagi dia habis di dunia, habis, tak ada dah balasan di hari kiamat. Sebab apa? Kalau kita tengok orang ni teruk, lebih teruk daripada Firaun. Pasal apa teruk daripada Firaun? Sebab orang zaman Firaun ni, dia masa dia mati, dia bawa segala simpan bersama dengan mayat-mayat dia tu, apa dia mumia dia tu, dia letak segala apa kita panggil mangkuk-mangkuk, segala pinggan periuk dan sebagainya yang dibuat di tanah tu daripada seramik, maka dia bubuh sama dalam kubur dia. Yang seronoknya, maka ada juga capal yang dibuat dari jut. Jut tu dia, orang kata dia buat selipar dah pada zaman tu. Pada zaman Firaun dah ada selipar, bukan zaman kita yang ada selipar. Firaun dah ada. Dia bubuh dalam kubur dia. Sebab apa? Dia percaya satu hari ada kebangkitan, dia akan dibangkitkan. Sebab tu dia sedia dengan periuk, dengan apa.
Maksudnya kalau orang yang tak percaya dengan hari kiamat, maka lagi teruklah daripada geng-geng Firaun ni. Geng Firaun pun percaya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi ke Mesir, pergi piramid, dan ada pameran di situ barang-barang yang telah diambil dari kubur. Mumia-mumia tu bersama dengan ada periuk, ada belanga, ada macam-macam peralatan memasak dia, beserta dengan kasut selipar dia pun ada. Zaman tu dah ada selipar dah. Jangan kita bayangkan, kita kata kita moden kan. Kalau kita tengok dalam piramid tu, kita rasa satu benda yang kita rasa betul ke? Ada dalam tu dia lukis objek-objek macam kita kata macam UFO. Kemudian ada objek-objek yang dia lukis nampak macam kapal perang. Pada zaman tu mungkin dah ada. Sebab ada kapal perang dan sebagainya yang dilakarkan di dinding-dinding piramid tu. Dilukis oleh arkitek dia, menunjukkan kata bahawa pada zaman tu dia dah ada alat canggih, boleh terbang. Tapi apabila lama-lama dia makin hilang. Kalau kita nak kata kita hebat, mereka dah hebat. Tapi hebat mereka tu pun masih lagi percaya adanya hari kiamat. Buktinya mereka menyediakan alat-alat untuk dibangkitkan pada hari kemudian. Jadi kalau kita yang tak percaya pada hari kiamat, maka teruklah kita daripada Firaun. Baik. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan akan kembali, sesungguhnya Tuhan sentiasa melihatnya. Jadi walaupun mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan, Allah kata bahkan Allah tu melihat. Allah itu saksi apa yang mereka lakukan, dan Allah itu akan membangkitkan mereka walaupun mereka menyangka mereka takkan dibangkitkan. Allah bagi tahu, aku tengok, aku pati hampa, dan aku akan balas satu ketika nanti. Jadi di sini nak menceritakan kepada kita supaya kita hendaklah percaya kepada hari kiamat. Jangan duk sangka apa yang kita buat di dunia ini tidak akan dibalas. Jadi sebab apa? Ini kita tengok balik, inilah yang dikatakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik yang tidak percaya kepada Allah. Dan mereka inilah yang berseronok di dunia ini sampai tidak mengambil kira hak Allah. Maka mereka inilah yang akan menerima catatan amalan dengan tangan kiri. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung lagi pada masa akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kuliah yang singkat ini akan memberi manfaat kepada kita. Dan sekali lagi tahniah kepada tuan-tuan sebab berjaya mengimarahkan masjid, dan tahniah kepada tuan-tuan sebab mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Semoga kita dapat memutuskan rangkaian COVID ini, dan satu ketika nanti kita akan kembali seperti biasa. Hendaklah kita ingat semua ini adalah ujian Allah kepada kita. Allah nak tunjuk bahawa aku berjaya memusnahkan satu ketika dengan tentera yang paling kecil sekali yang berlaku di empangan Sabak, yang mana Allah musnahkan dengan tikus-tikus yang tikus-tikus yang gigit apa kita panggil empangan, sampai hancur sebuah kerajaan yang sombong dan angkuh. Kemudian Allah musnahkan pula Namrud dengan binatang yang agak kecil juga, iaitu nyamuk. Dan Allah pada era kita ni, Allah musnahkan bagi alam ini untuk dilahirkan, untuk melahirkan generasi-generasi yang lebih baik ini. Maka Allah hantar tentera yang kita tak nampak, kita tak sedar kewujudan dia. Maka berhati-hati. Allah suruh kita berhati-hati, dan kita berdoa banyak kepada Allah semoga kita semua selamat. Bacalah doa Allah madfa'annal ghala wal bala wal waba. Kita bacalah sebab benda tu adalah sebagai pendinding kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bacalah doa tu. Sebab apa? Doa adalah sebagai pendinding kepada kita. Dia tak nampak, tapi dengan izin Allah memberi kesan. Sebab Allah yang suruh, dan bala adalah Allah yang bagi, dan bala juga Allah yang tahan dari kita. Jadi kalaulah kita tidak percaya kepada doa, maka susahlah kita.
Sebab doa itu adalah senjata orang mukmin. Sebab Allah suruh berdoa. Jadi dengan doa segala-galanya adalah mungkin. Sebab semuanya adalah daripada Allah. Sebab tu kita kena banyakkan berdoa. Jangan kita pandang doa itu adalah sebagai satu benda yang kita anggap dia adalah remeh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatsba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma wa hab lana musiana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna. Wallahu a'lam.